melancarkan sistem perbankan Islam tanpa faedah, atau SPPF, sistem perbankan tanpa faedah. Ini bermakna hampir 50 tahun kita mengenali sistem kewangan Islam, dan sudah banyak kejayaan yang diperolehi melalui perbankan Islam dan diakui sebagai yang paling ampuh dalam menyokong ekonomi sesama negara. Bahkan negara-negara Islam pun belum berlumba menarik perhatian wisatawan dunia dengan menyediakan sistem kewangan Islam, semata-mata mengharapkan kekayaan mereka disimpan di institusi mereka, termasuk menerbitkan sukuk ataupun bond Islam. Sistem perbankan Islam akan memberikan kepada kita rasa lebih selamat dan adil dengan berpadukan hukum syarak yang sepatutnya kita dukungi. Hal ini kerana Islam bukan hanya di masjid atau di surau-surau semata-mata, tetapi dalam semua kehidupan kita, dalam kehidupan kita lebih lagi dalam urusan perbankan Islam termasuk suatu sistem perbankan yang menggunakan prinsip Islami atau konsep syariat berlandaskan maqasid syariat Islam. Faktor utama yang membezakan antara bank Islam dan bank konvensional ialah perbankan Islam tidak melibatkan sebarang unsur riba ataupun faedah. Islam menekankan konsep adil dan saksama, tidak menindas atau menzalimi sesama makhluk. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita yang penuh dengan ujian dan dugaan ini, kita wajib mencari rezeki yang baik lagi halal. Bahkan mencari rezeki yang halal merupakan kedudukan ibadah. Mencari rezeki yang halal adalah wajib. Orang yang tertipu dengan dunia ini sahaja, yang berani melanggar dan melakukan apa saja yang dilarang oleh Islam, semata-mata ingin memenuhi kehendak hawa nafsu dan godaan syaitan yang tidak pernah puas, yang tidak pernah putus asa menyesatkan manusia agar masuk ke dalam lembah kemungkaran. Tetapi malangnya hari ini manusia sanggup membelakangkan agama, menjalani kehidupan sementara ini tanpa berusaha menuntut ilmu atau merujuk kepada para alim ulama dalam bidang masing-masing. Lebih malang lagi di zaman ini masih ramai yang menaruh perasaan syahwat sangka dan menuduh bank-bank Islam adalah zalim dan menindas apabila pihak bank mengambil tindakan atas faktor kelewatan kita membayar pembiayaan yang telah digunakan. Bahkan ada yang keliru dengan mengatakan bahawa keuntungan atau dividen yang diperolehi dan perbankan Islam dan faedah yang diperolehi hasil dari simpanan kita dalam perbankan konvensional adalah sama saja. Begitu juga dalam hal keuntungan bank-bank Islam tidak sama dengan faedah oleh bank-bank biasa. Sesungguhnya amat jauh bezanya antara keuntungan yang diambil oleh bank-bank Islam dan faedah yang digunakan bank-bank biasa. Sebenarnya daripada Allah, faedah atau interest oleh bank biasa adalah berdasarkan akidah pinjaman atau akad hutang. Sedangkan keuntungan yang diambil oleh pihak bank-bank Islam adalah berasaskan akad jual-beli atau pembayaran. Dalam Islam, jika berhutang maka wajib membayar sejumlah wang yang kita hutang sahaja. Sebaliknya, jika kita membayar lebih daripada apa yang kita hutang atau pinjam, maka itulah riba, melainkan kita dengan rela hati melebihkannya. Perlu diingatkan semua sidang jemaah sekalian bahawa kedua-dua sistem ini, iaitu bank Islam dan perbankan konvensional ataupun bank-bank biasa, amat berbeza kerana ia bukan sahaja melibatkan soal untung dan rugi di dunia, malah ia sebenarnya adalah tanda aras sama ada kita memilih surga atau neraka. Lihatlah bagaimana Allah menjanjikan balasan yang amat keras kepada siapa yang terlibat dengan riba. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang bermaksud oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan, iaitu larangan daripada Tuhannya, lalu ia berhenti daripada mengambil riba, maka apa yang telah diambilnya terdahulu sebelum
halaman itu adalah menjadi hak dan perkaranya terserah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi perbuatan mengambil riba itu, maka mereka lah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan firman Allah dalam kitab surah yang sama, yang surah Al-Baqarah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tuzlamun. Itu kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasul-Nya, dan akibatnya kamu tidak menemui jalan selamat. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu yang diberikan pinjaman itu saja. Dengan yang demikian kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Juga hadis riwayat Al-Tabrani bermaksud setiap daging yang tumbuh dari harta yang kotor, itu harta yang haram, maka neraka lebih baik. Daripada hadis tersebut dapatlah dipahami bahawa sumber makanan yang masuk ke dalam perut anak ataupun isteri kita, juga anak dan isteri-isteri kita, penting agar terselamat dari menjadi bahan bakar api neraka kelak. Allah memberikan peringatan melalui firman-Nya dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu-batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat mereka yang keras kasar layanannya. Mereka tidak meneraka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Sidang jemaah yang dimuliakan, beda jua kita melihat apakah keistimewaan atau kelebihan yang terdapat dalam sistem bank Islam berbanding dengan bank-bank konvensional. Yang pertama, keistimewaan yang pertama ialah bank Islam berlandaskan wahyu Allah seperti maksud ilahi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Keistimewaan yang kedua, ia menekankan aspek keimanan dan ketakwaan. Maksud ayat, dan membantulah dalam kebaikan dan ketakwaan, ialah kamu membantu dalam melakukan dosa dan berusaha. Keistimewaan yang ketiga, ia sebagai mematuhi perintah Allah kepada manusia yang menjadi akal fikiran agar selamat dari cengkaman dunia dan sisa di akhirat. Yang keempat, untuk mencari rahmat dan redha ilahi berbanding redha manusia yang tidak mungkin dicapai. Keistimewaan yang kelima, membuat keadilan kepada semua pihak tanpa mengira warna kulit, pangkat, bangsa, darjat, bahasa dan keturunan. Dan yang keenam, yang menggunakan lafaz akad yang khas di samping dibayar zakat kepada pihak-pihak yang berkaitan atau yang layak menerima. Dan yang ketujuh, memiliki panel-panel syariat atau penasihat syariah yang sentiasa memberi nasihat dan tunjuk ajar agar semua produk atau sistem adalah berdasarkan hukum syariat. Muslimin yang dirahmati Allah, kezaliman yang paling besar di akhir-akhir zaman ini ialah betapa ramainya di antara kita meminjam dari alung atau ceti haram kerana sudah terbukti keharamannya. Bahkan yang lebih teruk adalah di kalangan kita, apabila meminjam amat susah pula untuk membayar atau melambat-lambatkan bayaran sedangkan kita mampu membayarnya. Perhatikanlah bagaimana nasihat mensifatkan orang yang sengaja lambat membayar hutang kepada seorang yang zalim. Sabda baginda, madul wali'izun, maksudnya melambat-lambatkan bayar oleh orang kaya, itu orang yang ada duit, ada suatu kezaliman. Satu lagi perkhidmatan yang ramai masih sanksi atau keliru ialah pajak gadai berlandaskan Islam, atau dan yang keduanya perkhidmatan tangkap.
Sistem takaful juga amat unik kerana semua peserta yang mencarum berjanji untuk saling bantu-membantu jika ada di antara pencarum tersebut yang ditimpa musibah. Bahkan baru ini berita gembira kepada kita ialah pihak Pulau Wang Sembarang Bekerja lebih dikenali dengan KWSP juga telah berusaha ke arah usaha yang lebih Islami dengan memperkenalkan akaun syariah kepada sesiapa yang memiliki simpanan dinanya.